Untuk Bapak yang amat dihormati sekalian, sekali lagi Sultan Selangor bertita. Kali ini pasti mengejutkan ramai kepimpinan politik. Dalam sebuah artikel dari Malaysia Kini, Sultan Selangor titah polis kesan pemfitnah isu sekolah tahfiz. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah supaya pihak polis mengesan kumpulan pemfitnah yang menyebarkan dakwaan kononnya lebih 200 buah sekolah tahfiz di negeri itu telah diarahkan tutup. Golongan ini perlu segera memberhentikan perbuatan khianat dan tidak bertanggung jawab ini, dan andai kata mereka meneruskan perbuatan fitnah dan khianat ini, beta mohon pihak polis segera mengesan kumpulan pemfitnah ini dan mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Pada hakikatnya, beta telah menitahkan agar langkah pemutihan diambil terhadap sekolah-sekolah agama dan tahfiz swasta dan persendirian yang tidak berdaftar dengan mengarahkan. Pendaftaran dibuat bagi memastikan sekolah-sekolah ini adalah selamat dari segi ciri-ciri keselamatannya dan mempunyai suasana pembelajaran yang selesa untuk para pelajar menimba ilmu. Titah Baginda pada mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali ke-70 di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam. Sultan Sharafuddin bertitah, fitnah sebegini amat tidak bertanggung jawab dan amat dikesali Baginda, kerana ianya telah secara tidak langsung merisaukan para ibu bapa dan boleh menghakis kepercayaan orang ramai terhadap institusi agama dan pihak berkuasa agama khususnya di negeri Selangor. Beta mahu mereka yang sering melemparkan fitnah dan tomahan agar mendapatkan fakta yang tepat sebelum melontarkan sebarang tomahan yang tidak berasas. Titah Baginda lagi. Sebelum ini muncul dakwaan Selangor sedang dalam proses menutup ratusan sekolah agama persendirian dan ia dikaitkan dengan DAP. Kerajaan negeri menafikan dakwaan itu dan menegaskan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mahu semua institusi terbabit didaftarkan bawah Jabatan Agama Islam Selangor ataupun JAIS. Menurut Kerajaan Selangor, garis panduan pemutihan sekolah agama institusi tahfiz yang dibangkitkan bermula sejak awal 2021 lagi, serta bagi mengelakkan kejadian seperti kebakaran maut di institusi agama sebelum ini. Sesebuah sekolah agama persendirian juga dikehendaki mematuhi beberapa syarat keselamatan. Beta juga mencadangkan agar pihak JAKIM menyediakan kertas kerja bagi membuat dasar dan prosedur yang komprehensif bagi pendaftaran institusi-institusi tahfiz swasta dan persendirian untuk diguna pakai di setiap negeri. Titah Baginda lagi. Tuan-tuan dan Bapak yang amat dihormati sekalian, setelah baru-baru ini pendedahan dari SPRM berkenaan dengan pembekuan akaun RM40 juta di mana melibatkan beberapa individu termasuk Datuk Seri dan Tan Sri. Bahkan ada juga yang berada di luar negara. Pendedahan demi pendedahan dari SPRM. Bila kita melihat pendedahan berkaitan dengan dana syarikat judi, kita juga mengingat bahawa pada Desember yang lalu Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah membayangkan bahawa kempen PN Perikatan Nasional sebahagiannya dibiayai oleh hasil perjudian. Bagaimanapun pada Mei tahun ini dilaporkan SPRM masih belum membuka kertas siasatan berhubung dakwaan itu kerana kekurangan bukti tertentu. Ini menimbulkan kekecohan daripada PN yang menuduh Anwar memfitnah. Perdana Menteri menegaskan bahawa dia tidak akan bercakap tanpa bukti. Tidak jelas sama ada tindakan SPRM sekarang itu berkaitan dengan dakwaan Anwar ataupun tidak. Berkaitan dengan tindakan SPRM, di mana dalam satu artikel dari Malaysia Kini ada dana firma perjudian
digunakan biayai kampanye pilihan raya. Jadi di sini saudara-saudara, kalau dapat dilibatkan apa yang dinyatakan oleh SPRM bahwa ada dana firma perjudian digunakan biayai kampanye pilihan raya, kalau dapat dikaitkan dengan apa yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahkan yang lebih mengukuhkan kenyataan Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri menegaskan bahwa dia tidak akan bercakap tanpa bukti. Adakah memang dana firma perjudian digunakan untuk biayai kampanye pilihan raya adalah parti ataupun gabungan dari Perikatan Nasional Pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Dan kalau ini benar, adakah seluruh kepimpinan Perikatan Nasional akan disiasat ataupun mungkin banyak yang akan mungkin dikenakan tindakan undang-undang sehingga lebih teruk lagi boleh ditangkap ataupun dipenjara? Ini menjadi persoalan. Dalam artikel ini, siasatan SPRM didakwa menemui bukti yang menunjukkan bahwa dana daripada beberapa syarikat perjudian digunakan untuk membiayai sekurang-kurangnya 3 kampanye pilihan raya sejak 2018. Sekurang-kurangnya 14 orang telah ditahan dan lebih ramai lagi akan dipanggil bagi menyelesaikan skandal perjudian membabitkan rasuah berkenaan. Ini pun menjadi persoalan di mana pendedahan SPRM sekurang-kurangnya 14 orang dilaporkan telah ditahan dan lebih ramai lagi akan dipanggil. Adakah mereka ini kepimpinan dari Perikatan Nasional seperti apa yang pernah dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Pun masih menjadi persoalan. Dalam pada itu, utusan Malaysia juga melaporkan SPRM mendapati dana bernilai RM6 juta hingga RM7 juta dipercayai diterima oleh orang kenamaan dan pemimpin politik selepas syarikat perjudian tersebut diberi lesen mengoperasikan aktiviti mesin slot di klub persendirian dan persatuan dimiliki syarikat pengendali mesin judi. Sebahagian daripada dana itu kemudiannya didakwa digunakan untuk membiayai kampanye semasa pilihan raya umum ke-14 dan ke-15 serta 6 PRN baru-baru ini. Siasatan SPRM mendapati selain dana bagi tujuan politik, syarikat judi tersebut juga dikatakan dipaksa menajak pelbagai aktiviti membabitkan VIP dan pemimpin politik berkenaan seperti bermain golf di klub-klub mewah. Akhbar itu yang memetik sumber SPRM juga tidak menolak kemungkinan terdapat bayaran tertentu dibuat syarikat-syarikat tersebut kepada pihak berkuasa di negara ini secara bulanan agar operasi judi yang dijalankan lancar dan tidak diganggu. Jadi adakah kita dapat kaitkan dengan apa yang pernah dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada bulan Desember lalu dengan apa yang dinyatakan SPRM hari ini? Adakah memang dana firma perjudian digunakan untuk membiayai kampanye pilihan raya PRU 14, PRU 15 dan pilihan raya negeri ini dapat dikaitkan dengan Parti Perikatan Nasional? Dan sekiranya benar, apakah yang akan jadi kepada PN? Saudara-saudara, ulasan kali ini dari Malaysia Kini, ada dana firma perjudian digunakan biayai kampanye pilihan raya. Adakah dapat dikaitkan dengan apa yang pernah dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe.